Kan? Tak ada apa benda pun payah nak datang. Agak kalau letak satu kereta kebal kat depan ni, senyap sunyi masjid. Dengan imam, dengan Bilal, dengan aku semua tak datang masjid. Ui, takut kereta kebal kalau dia tembak mampuih kita. Kan? Tapi Masjidil Aqsa ini dengan kereta kebal, dengan senapang, machine gun, bom dengan bom tangan, semua ada sekarang ni nak masuk ke kawasan ni. Jadi inilah masjidnya. Inilah tempatnya yang Nabi berhimpun, Nabi semayang, habis semayang, Nabi keluar, Jibril tawarkan, Nabi nak minum arak ke nak minum susu? Kan? Jibril saja uji Nabi, nak arak ke nak susu? Kan? Jadi Nabi secara fitrahnya pilih susu. Itu pun Nabi dah pilih susu pun, umat akhir zaman ni masih pilih arak, masih minum arak. Allahu Akbar tuan-tuan. Sekarang ni anak-anak muda kita, anak-anak tua kita pun minum arak macam minum air kosong. Pengalaman saya sebagai penguatkuasa di Jais dulu, banyak kita tangkap remaja-remaja ni dia minum arak dalam air botol mineral. Dia tahu kalau bawa botol tu nanti orang nampak, orang syak. Dia beli botol siap-siap masuk dalam plastik, balik dekat rumah bubuh dalam air botol mineral, letak dalam peti ais. Mak tengok, ayah tengok, tak confuse, tak syak. Rupa dia letak arak dalam botol mineral. Bahkan ada setengah-setengah rumah orang Melayu Islam yang elit, yang eksklusif, tempat-tempat yang ada gated and guarded tu, bila dikaji, bila diserbu, bila dibuat tangkapan, ada terdapat mini bar dalam rumah masing-masing. Tahu ya, mini bar? Mini bar ni maknanya ada tong-tong, ada tin-tin, ada botol-botol arak di rumah orang Melayu beragama Islam. Dan arak pun sekarang memang berleluasa jual. Boleh beli tanpa rasa segan dan malu. Yang tukang jual orang Islam, yang tukang beli orang Islam. Jadi tuan-tuan, kalau ada anak saudara ke anak ke siapa-siapa nak kerja ke, jangan sesekali kerja yang melibatkan tukang angkut air arak, tukang sep arak, tukang hidang, tukang susun. Walaupun dia tak minum, tapi kerja di tempat tersebut, maka dia dikira bersyubhat. Itu satu cabaran. Cabaran yang kedua pula, sekarang ni tak lama lagi nak Ramadan, nak raya, tuan-tuan akan tengok banyak pasar raya akan menghidangkan air yang pelik-pelik. Yang kita tengok ni macam arak tapi tulis halal, macam air arak tapi nampak macam boleh minum, macam air soda. Ada kan? Kita tengok balut dengan kertas timah semua tu. Benda-benda tersebut mendatangkan keraguan. Tolong elak. Nak cerita. Okey. Bunyi dah. Baru 5%. Okey, Nabi pergi naik apa kenderaannya? Ni kalau budak-budak saya tunjuk ni lah, kalau kat sekolah. Kalau kat sekolah saya tunjuk, Nabi pergi naik apa? Nabi naik ni ke? Superjet ke? Sebab kalau cerita kat budak-budak, naik kenderaan laju, dia kata jet ke ustaz? Jet macam ni ke? Oh bukan. Dia jawab jet, bila kita tunjuk jet, oh bukan jet katanya. Nabi tak naik jet sebab waktu tu mana ada jet, mana ada kapal terbang. Oh bukan jet. Habis Nabi naik apa? Nabi naik sport car ke? Oh lawa sangat. Oh kalau dapat ni kan. Seronok budak-budak. Dia tengok, oh kalau dapat ni. Jadi saya pun cakap, kalau nak dapat kereta mencantik macam ni, belajar rajin-rajin. Dapat muntas, dapat 5A dalam peksa. InsyaAllah dapat kereta besar ni. Tapi Nabi naik kereta ni ke? Tak. Tak ada kereta ni. Habis Nabi naik apa? Adakah Nabi naik ni? Ni bullet train. Super kereta api, bullet train. Kereta api paling laju atas muka bumi, 500 ke 800 km sejam. Boleh bayangkan 500 ke 800 km sejam. Dia punya percuk tu, ada budak tanya, macam mana lajunya ustaz? Macam mana lajunya tu? Saya cakap macam ni lah. Nanti awak balik, cakap dengan ayah, nanti balik kampung besok, bawa kereta laju-laju ya. Suruh ayah pecut sampai 200 km sejam. Tekan maksimum, dah sampai 200, awak buka tingkap, keluar kepala, hilang kepala, keluar zoom hilang. Itu baru 200 km sejam. Tercabut kepala. Tapi jangan buat pula. Kan nak beritahu lajunya kereta api
bullet train. Tapi Nabi naik kenderaan lebih laju lagi daripada kereta api ni. Ya, oh kata budak, oh ya ke? Ada yang lebih kreatif lagi. Dia kata Nabi naik unta kot, unta tu boleh terbang kot macam ni. Unta terbang. Tak ada unta terbang. Ya, unta tak ada terbang. Habis Nabi naik apa? Nabi Muhammad dibawa berjalan menggunakan buraq. Kita selalu sebut buraq. Tahu tak makna buraq? Buraq kan, buraq. Nabi naik apa? Buraq. Tu buraq apa tu? Entah. Kau carilah sendiri. Ya, apa mana buraq tu? Nanti kau pergi sekolah besok tanya dengan ustaz, apa buraq? Rupanya tu pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Jadi apa dia buraq? Ya, rupa buraq ni besar sedikit daripada himar. Yang kata ulama besar sikit daripada himar. Kita kat Malaysia tak ada tengok himar. Ya, kalau pergi zoo pun tak mana-mana himar ni. Ya, kedai ni. Ini rupa kedai, jangan tak kenal. Ya, jangan tak kenal himar. Ni donkey. Ya, dalam cerita kartun Shrek tu, inilah dia. Binatang yang paling buruk sekali bunyinya atas muka bumi. Yang paling buruk. Kalau kita dengar bunyi lembu, bunyi kerbau, bunyi kambing, tu kira seksi lagi. Ya, bunyi tu kira seksi lagi, sedap telinga dia dengar. Tapi kalau dengar himar ni bercakap, Allah, ya, boleh pekak telinga dia buatnya. Sakit ke gendang telinga ni. Ya, macam mana bunyi himar? Tuan-tuan cari sendirilah. Aku nak buat pemalu. Kan? Nak buat bunyi himar tu pemalu. Ya, punya buruk bunyi himar ni. Dan besar sedikit dan kecil sedikit daripada kuda ataupun baral. Baral ni maknanya kacukan kuda dengan himar. Kuda insya-Allah dah kenal. Ya, ini kuda Black Stallion, harga 7 ke 8 juta ke 10 juta. Ni harga kuda ni. Ya, Black Stallion ni. Okey. Jadi bagaimana rupanya buraq? Bagaimana rupa buraq? Kita selalu cerita buraq gitu, buraq tu, buraq tu, buraq gitu, bagaimana? Jadi artis membayangkan. Maknanya tak wajib percaya, sekadar untuk pengetahuan. Ya, bagaimana rupa buraq? Dikatakan bahawa buraq tadi, ya, ulama menjelaskan bersayap. Ada sayap dekat kaki. Dijadikan daripada cahaya. Dan buraq itu maknanya kilat cahaya. Ya, ataupun kata dasar bahasa Arabnya barqun. Ya, kilat. Maknanya kenderaan yang Nabi naiknya digambarkan cepatnya seperti kilat, cepatnya seperti cahaya. Ya, okey. Mungkin rupanya seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin betul, mungkin tidak. Ya, mungkin gini kot. Ini gambaran artis, kan? Gambaran artis besar sikit daripada himar, kecil sikit daripada kuda, bersayap di kaki, dijadikan daripada cahaya. Mungkin macam ni kot agaknya rupa buraq. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kalau betul, mungkinlah. Kalau tak betul, haruslah mungkin. Sejenis binatang ke kenderaan ke macam mana ke yang lain. Okey, ini untuk pengetahuan, bukan untuk diyakini ya. Ini untuk sekadar imajinasi sahaja. Okey. Seterusnya, apa yang Nabi nampak dalam perjalanan? Sepanjang Isra' Mi'raj tadi, Isra' tu belum Mi'raj lagi. Isra' apa yang ditunjukkan pada Nabi yang kita dah tahu dah pun. Dulu dah cerita, dah beritahu. Cuma kita nak tengok balik apa yang tersirat. Kenapa Allah tunjukkan ni? Kenapa Allah tak tunjukkan benda lain? Apa pengajaran? Sebab peristiwa ini peristiwa agung yang boleh diguna pakai relevan sampai kiamat. Jadi yang pertama ditunjukkan Madinah. Kenapa ditunjukkan Madinah? Sebab pada waktu itu Nabi dalam keadaan yang paling tertekan, Nabi dalam keadaan yang paling desperate, Nabi dalam keadaan yang paling lemah. Saya tak cerita peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelum bagaimana Nabi ni, boleh tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, tiba-tiba datang orang kampung, engkau bangun, pergi keluar. Bayangkan kalau kita orang kampung duduk dalam masjid, datang orang kampung lain, bangun, pergi keluar. Pergi keluar, aku tak nak tengok muka kau dalam masjid. Pergi keluar. Kalau bukan kerana engkau anak orang kampung ni, dah lama pelumpang kau. Pergi keluar. Ini dikatakan oleh Darda bin Jaris dalam solusi ada disebut. Ya, sampai ruang hajarnya Nabi nak duduk depan Masjidil Haram tu, depan Kaabah tu, boleh datang orang kafir Quraisy, bangun, pergi kau dari sini, kalau tidak aku penggal kepala kau. Itu penghinaan yang diterima oleh Rasulullah. Belum lagi tengkuk Nabi dipijak, belum lagi Nabi dibaling dengan najis, belum lagi Nabi dikata gila, sihir, mabuk,
macam-macam penghinaan yang tak mampu nak diucapkan dengan kata-kata. Meninggal saja pak saudaranya Abu Talib, ya, hilang sokongan. 3 bulan lepas tu meninggal pula, wafat pula isterinya Siti Khadijah. Lagi dahsyat, Nabi pergi ke Taif nak dapatkan suaka politik, nak carikan perlindungan. Sampai-sampai di Taif, Yasrib, Nabi dibaling dengan batu. Bukan sekadar baling, dibaling dan dikejar pula. Sampai Nabi ni lari dikejar, lari dikejar, sampai dah jauh Nabi lagi, barulah tukang baling ni berhenti. Tukang baling budak-budak ni berhenti. Tak larat dah nak kejar ni, orang gila ni dah lari biar ni. Sampai macam tu Nabi. Jadi dalam keadaan yang sangat-sangat sedih tu, Allah bawa Nabi dalam peristiwa Isra. Allah tunjukkan pada Nabi, ya Rasulullah, wahai kekasihku, ini Madinah ni, ini tempatnya yang Islam akan gemilang, yang Islam akan berkembang, yang Islam akan bercahaya. Nampak tak? Kita ni kalau dalam keadaan, contohlah sekarang ibu-ibu ayah semua dalam keadaan orang kata, Allah, duit tak cukup, duit tak ada, degah tak dunia, miskin, dah tak dunia, miskin, tak ada duit, sakit macam-macam, ujian itunya, Allah. Tiba-tiba, ya, dibawa berjalan pergi Kuala Lumpur, dibawa berjalan pergi ke negara luar, ditunjuk makcik, ya, kalau pakcik-makcik sabar lebih kurang dalam 2-3 tahun lagi, inilah rumah pakcik-makcik besok di Kuala Lumpur, di TTDI, di Putra High, Damansara High, semua ni tempat yang elit-elit ni. Dengan syarat pakcik-makcik sabar je 2-3 bulan lagi, 2-3 tahun lagi. Waktu tu apa perasaan kita? Kita akan rasa lega sikit kan. Oh, ada cahaya, ada sinar di ujung jalan. Jadi begitulah, ya, Allah mendidik Nabi. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Ini tempat yang kau dulu dihalau, dibaling dengan batu. Tempat inilah yang akan menjadi tempat berkembangnya Islam sampailah ke hari ini. Ni ditunjukkan Madinah, ya. Kemudian yang kedua ditunjukkan Bukit Tursina. Ya, tuan-tuan, Bukit Tursina ni alhamdulillah Allah beri sedikit rezeki pada saya. Belajar di Mesir, dapat panjat Gunung Sinai ni. Ada orang panggil Gunung Sinai, ada orang panggil Bukit Tursina, lebih kurang lah, ya. Daripada bawah ni jalan kaki naik atas 6 ke 7 jam, ya, 6 ke 7 jam, ya. Saya start panjat pukul 12, pukul 4 ke pukul 5 baru sampai atas puncak ni, ya. Dan di puncak ni ada lembah, tengah-tengah ni ada lembah, ya. Dan di tengah-tengah lembah ni ada 2 batang pokok saja. Sekeliling ni tak ada sebatang pokok, rumput tak ada, kulat tak ada, cendawan tak ada, apa-apa tumbuhan pun tak ada, kering kontang, kecuali 2 batang pokok di tengah-tengah lembah. Dan kalau tuan-tuan ada rezeki mampu naik panjat besok, masuk ke dalam lembah ni, pijak saja kaki ke lembah tersebut, saya tak tahu tuan-tuan, saya merasakan seolah-olah ditarik, seolah-olah masa ni berunduk ke zaman Nabi Musa. Nampak empangan kecil, nampak air sungai kecil mengalir, nampak 2 batang pokok yang dikatakan Nabi Musa mencari cahaya, yang Nabi Musa bercakap dengan Allah, yang Allah kata ikhlah zakat, tanggal kasutmu di lembah suci ini. Seolah-olah ternampak kelibat Nabi Musa berjalan di lembah ni. Begitu suasana. Cukup Allah Akbar. Macam mana nak gambarkan, ya? Usahalah, cita-citalah pergi sana. Tempat ni masih ada, ya. Di bawah Bukit Tursina ni ada lembu samiri. Ada satu bukit bentuknya macam lembu samiri, ya, memang macam lembu, memang rupa lembu tapi dah jadi batu. Di kaki bukit ini juga ada batu yang dikatakan Nabi Musa ketuk hingga mengalirkan 12 air mata air untuk kabilah-kabilah dan puak-puak selepas lari daripada Fir'aun, ya. Kemudian di atas puncak ni ada satu gua kecil di mana Nabi Musa bermunajat hampir 40 malam, ya. Jadi selepas bermunajat ni Nabi Musa minta nak tengok Allah, ya, sebab Nabi Musa ni bercakap dengan Allah. Jadi bila bercakap, teringin juga dia nak tengok dengan siapa dia bercakap ni. Jadi dia minta izin, ya Allah, boleh aku lihatmu ya Allah. Allah kata boleh, dengan syarat engkau tengok bukit di sebelah ni. Ada bukit di sebelah ni, saya tak ingat belah kiri ke belah kanan, ya. Tengok bukit tu, kalau bukit tu boleh bertahan, engkau boleh tengok. Jadi bila Allah tunjukkan sedikit zatnya, hancur luluh
bukit tersebut. Boleh nampak kesannya, kesan-kesan batu hancur, berkecai, berserakan di kaki Bukit Tursina. Sampai sekarang masih ada. Dan sekarang di Bukit Tursina ni jadi tempat pelancongan. Tempat pelancongan waktu matahari terbit. Di sini kalau tuan-tuan naik atas ni, tengok matahari terbit, seolah-olah macam saya duduk di sini, matahari naik dekat depan pintu. Ya, seolah-olah ni matahari naik depan pintu. Dekat, punya jelas, clear naik, tak sakit mata. Nampak matahari tu naik ke atas, sampailah dia terus naik ke atas. Memang cantik. Ini Bukit Tursina. Ada rezeki, pergilah ke sana. Jadi apa rahsia Allah tunjukkan Bukit Tursina ni? Sebab terlalu banyak kisah yang berlaku di sini. Yang tuan-tuan nampak garisan putih ni, inilah perjalanan yang direntas oleh Nabi Musa, dikejar oleh Firaun, sampailah ke Laut Merah ni. Laut Merah ni dibelah, terbelah dua. Ini garisan putih ni, sampailah ke Sinai. Ini petanya. Ini zaman dulu. Zaman sekarang pun ada juga laut terbelah, tapi rupanya macam ni je lah. Ni zaman sekarang. Saya tak ingat saya ambil gambar ni kat mana, tapi rasanya macam dekat Korea Utara ke Korea Selatan ke kat mana tak ingat. Peristiwa ni berlaku dalam beberapa tahun, tak tahulah 50 tahun ke 10 tahun ke 100 tahun sekali ke. Bila sampai peristiwa tersebut, air laut akan surut sesurut-surutnya sehingga boleh berjalan daripada tanah besar sampai ke pulau. Surut ni laut ni, mana kalau air pasang, kapal boleh lalu ni. Ini di Korea. Ini tak pelik sangat, dia surut. Tapi kisah Nabi Musa, laut terbelah, memuncak naik seperti gunung. Itu pun orang peliknya berduyun-duyun nak merasa nak meredah laut ni, sebab kedalamannya hanya parah betis sahaja. Ni ya, hebat. Okey, jadi apa peristiwa dekat sini? Ini Firaun. Ni gambar Firaun. Ya, ini roda yang dijumpai dalam Laut Merah. Jadi Firaun ni masih ada lagi dalam muzium Firaun. Ya, kalau tuan-tuan pergi sana, masuk muzium bayar RM50. Nak masuk dalam bilik tengok Firaun ni pula bayar RM300. Kan? Macam nak pergi zoo dah sekarang kan. Pergi zoo masuk bayar RM20. Nak tengok panda kan bayar lagi RM20. Lebih kurang begitulah. Ya, ini dia Firaun ni, untuk pengetahuan. Kemudian yang ketiga, Nabi ditunjukkan Baitul Laham, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Ya, kenapa Nabi dipertontonkan, ditunjukkan tempat Nabi Isa dilahirkan? Ya, wallahu a'lam. Ya, di sini saya duk mencari-cari apalah relevannya, apalah kaitannya Allah tunjukkan kepada Nabi tempat Nabi Isa dilahirkan. Yang kita tahu Nabi Isa dilahir tanpa ayah. Yang kita tahu Nabi Isa ni adalah pengasas kepada agama Kristian. Mungkin nak beritahu hari ini, kita orang Islam janganlah duk kalut pasal kalimah Allah. Ya, orang ni boleh guna, orang ni tak boleh guna, orang ni kata tak boleh guna, orang ni haram boleh guna. Ya, sedangkan kalimah Allah itu asalnya datang memang daripada Allah sendiri. Ya, cuma cara penggunaan kita hari ini. Ya, ada orang kata boleh guna, ada orang kata tak boleh guna. Dua-dua betul. Ya, dua-dua betul. Yang kata boleh guna ada hujah dia. Ya, mana orang bukan Islam nak guna kalimah Allah boleh kalau kena pada konsepnya, kena pada konteksnya. Ya, contohnya orang bukan Islam, ya, dia nampak kita, dia pula beri salam, Assalamualaikum ji. Mana tahu dah biasa duduk kampung, tengok beri salam, dia pun beri salam, Assalamualaikum ji. Boleh jawab Waalaikum, dah cukup. Kan, Waalaikum, tak ada Waalaikumsalam, Waalaikum aja. Dia beri salam. Ini budaya, dia tengok apa salahnya. Ataupun dia tengok kita beli makanan, naik motor tiba terjatuh, Astaghfirullah, tiba-tiba pula dia kata Astaghfirullah. Salah ke? Tak salah, kena dengan konteks. Tapi yang salahnya kalau dia mempermain-mainkan kalimah Allah tadi. Tapi yang kita tengok sekarang, orang bukan Islam tak mempermainkan kalimah Allah. Orang Islam sendiri yang mempermainkan kalimah Allah. Dalam muzik-muzik, dalam konsert-konsert, dalam pesta-pesta, anugerah itu, anugerah ini, yang artis Islam selamba rock aja, Alhamdulillah, ini semua rezeki daripada Allah. Allah yang memberi rezeki suara kepada saya. Segala puji bagi Allah, syukur macam-macam. Kadang-kadang kalimah Astaghfirullah tu pun dibuat main-main. Astaghfirullahaladzim, kiki ketawa. Astaghfirullahaladzim, kiki ketawa. Tak ada pula orang bising. Kan? Ini. Jadi mungkin itu salah satu relevan nak tunjukkan peristiwa hari ini.
Dan satu lagi mungkinlah Allah nak tunjuk, kalau Nabi Isa tu lahir tanpa bapa, di Malaysia hari ini ramai lagi orang yang boleh ikut macam Nabi Isa lahir tanpa bapa. Buat anak sepak rata-rata. Inilah dia. Buang campak dekat atas rumput, buang dalam longkang, buang dalam tong sampah, buang dalam ni mangkuk tandas. Kadang-kadang kita pelik, kita tengok Allah ni nak uji. Allah ni nak uji. Allah bagi orang perempuan yang jahat, yang buat maksiat, yang berzina, kalau dia mengandung, dia tak sakit, dia tak mengeluh mengandung kesakitan. Kadang-kadang dia berjalan tu elok je, tak nampak pun macam orang mengandung. Boleh main bola, boleh main futsal, boleh beraktiviti, boleh panjat gunung, boleh macam-macam, padahal mengandung. Tapi orang perempuan yang baik, yang kahwin cara elok, ya Allah, baru 3-4 bulan dah sakit perut. Aduh, jalan pun Allah duk pegang belakang. Aduh abang, sakit pinggang ayam. Aduh abang, baru 3-4 bulan, belum masuk 9 bulan lagi. Bila nak bersalin, yang jahat ni, yang terlanjur ni, ya Allah, cukup senang beranak. Tengok aja, terus keluar. Inilah terlepas dalam tandas. Terus dalam tandas, tak ada susah payahnya. Tapi yang kahwin cara elok, cara halal ni, aduh, sakit. Saya teringat pengalaman saya. Tadi pengurusi sebut anak 6 orang. Aku cuma dapat tengok seorang je anak. Yang lain tak dapat tengok macam mana proses bersalin. Sebab sibuk sangat kerja. Kerja tu sibuk sampai tak sempat tengok. Tahu-tahu sampai rumah dah selamat dah. Dah berungkut dah. Dah elok dah. Dah berbedak dah semua. Tapi anak yang terakhir ni dapat tengok. Lahir ke hospital swasta. Masa atas katil tu datang nurse tolak stretcher. Atas stretcher tu ditutup dengan satu kain warna hijau. Saya pun tak tanya nurse apa benda, dia pun tak tanya semua. Kita duduk mengicik kaki isteri semua ni. Sabar yang, sabar. Tahan yang, tahan. Kan? Ya? Jadi bila saat nak bersalin tu, doktor pun masuk, nurse pun masuk, baru dia singkap kain atas stretcher. Dia singkap aja kain tu, rasa nak pitam aku ni buat. Sebab apa? Atas tulah kapak, atas tulah parang, atas tulah gunting, atas tulah segala macam-macam alat nak memotong. Aku tengok, rasa macam nak rebah dalam bilik tu. Duk pegang hati. Aduh, Allah. Belum bersalin lagi, kita orang lelaki ni yang rasa nak rebah. Kan? Ini orang yang buat jahat ni, yang berzina terlanjur ni dia. Sampai nak buang yang besar pun tak tahu nak buang yang besar ke nak buang najis, keluar anak sekali. Ya, pengajaran. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, dalam peristiwa Isra, Nabi dikejar oleh syaitan. Nak beritahu pada kita, Nabi yang maksum, yang diiringi oleh malaikat Jibril tu pun syaitan berani kejar. Kalau kita ni, kalau setakat pangkat tok guru lah, kalau setakat pangkat ustaz lah, kalau setakat pangkat imam biasa lah, kalau setakat orang makmum biasa, lagilah syaitan petik jari je. Petik jari je nak kacau, petik jari je nak hasut kita. Contohnya dalam bab solat. Tengok solat maghrib tadi, siapa yang ingat awet? Oh, bila abang cinta padamu. Ini yang cinta lah. Kalau yang bergaduh dengan isteri, aduh, kan bijak lagi balik jumpa pulak si betina garang. Kenapa lah tak mati-mati lagi aku ni? Tiap kali pergi masjid tak ada insiden ke apa ke? Ini isteri yang pegang dengan suami. Ada. Di pengalaman rumah tangga ada. Terbawa-bawa dalam sembahyang. Ada pula yang teringat makan, teringat minum. Ini tak lama lagi nak Ramadan. Allahu Akbar. Pak Imam sembahyang dekat depan. Hari biasa buat kuliah, buat majlis, tak ramai orang. Hari ini hari pertama Ramadan, ya Allah, melaut sampai ke belakang. Mula Pak Imam susah hati, habislah katanya, tak cukuplah makanan malam ni. Pak Imam kat depan dia susah hati. Biasa malam lain dia dapat, ada share dia, malam ni tak dapat. Confirm habis disapu dia budak-budak ni semua. Dah tak tenang sembahyang, duk teringat makanan. Yang ni ingat Allah, yang ni duk alhamdu. Sampai bila duk asyik was-was. Padahal sembahyang ni dah lama dah belajar. Duduk sangkut-sangkut, duduk teragak-agak, duk niat tak habis-habis lagi nak masuk niat. Yang ini pula nyamuk pun jadi masalah. Nyamuk ni aku fire kan. Macam-macam lah situasinya. Ini gangguan syaitan. Kemudian Nabi ditunjukkan yang kelima, tanam terus tumbuh. Nampak satu kaum tanam terus tumbuh. Ini
Itu perumpamaan bagi orang yang bersedekah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, kita doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab, Rajab dah lepas. Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan. Ni saya beritahu ibu-ibu, nak sedekah jangan tunggu Ramadan. Jangan tunggu satu Ramadan baru nak sedekah. Start satu Sya'ban ni sedekah. Tanpa kuih banyak-banyak. Minta suami beli kuih banyak-banyak. Kalau dulu tahun lepas beli 200 tin, kali ni beli 400 tin. Beli 400 tu. Apa hal Ustaz, waktu biar ke pun? Beli banyak-banyak bukan untuk satu Syawal. Beli banyak-banyak bukan untuk sambut raya. Beli banyak-banyak nak bagi dekat masjid, bagi dekat surau, bagi dekat rumah anak yatim, bagi jiran, bagi saudara, bagi orang lain makan. Nampak? Ya? Buat makanan banyak-banyak, sedekah dekat orang, bagi dekat orang. Tapi yang berlaku sekarang kita ni, Allah bagi sambut raya dah 10-20 tahun, ya, tiap-tiap tahun duk membenda yang sama je. Beli kuih, tapi tak boleh makan. Tempah, tunjuk sampai penuh lemari kat dapur, sampai masuk bawah katil. Anak-anak ambil, mak marah, jangan makan, tunggu raya. Laki nak buka telefon, abang jangan sentuh, tunggu raya nanti. Raya baru dapat makan. Bila makan raya satu Syawal, pahalanya berudung jatuh ke bawah. Silap-silap defisit, silap-silap dapat dosa. Sebab apa? Makan waktu tu bukan dia nak beri makan kerana Allah, tapi nak tunjuk, rumah aku ada kek coklat, rumah kau ada. Rumah aku ada Ribena, rumah kau ada Ribena. Kelas engkau kira, kan? Ini iklan pula mengajar ni, kan? Anak-anak pula pandai beza. Oi, rumah tu makanan tak sedap, rumah ni makanan sedap, rumah tu duit raya banyak, rumah ni 50 sen je, kedekut, kan? Nampak? Jadi sedekah. Nak sedekah duit pun jangan tunggu raya baru bagi duit raya. Dalam bulan Sya'ban ni, dalam bulan Ramadan ni, nanti sembahyang tarawih di sini, tuan-tuan tengok ramai budak-budak datang. Bagilah duit kat budak-budak ni. Satu Ramadan kan datang ramai. Bagi, bagus adik, ni pakcik bagi RM1. Besok datang lagi ya, bagi RM1. Agak-agak mana besok dia datang tak? Confirm datang. Dia bawa satu kapal lagi. Dia beritahu kawan-kawan dia, aku semayang malam tadi dapat RM1. Kau dapat apa? Ya ke RM1? Besok lagi ramai budak datang. Pandai-pandai lah bagi lagi. InsyaAllah sampai akhir Ramadan penuh masjid. Bila budak-budak ni dah datang, confirm mak bapak pun kena datang. Malu Allah pula, kan? Jom pergi masjid bang. Jom lah bang. Jom bang. Bapak malas ni. Jom lah bang, jom. Bapak pun datang. Tengok kalau mana-mana jemaah yang rasa tak payah tu pun bagi duit juga kat dia. Ji, duit Ji RM1 Ji. Ini RM1. Ji kumpul sampai ujung bulan dapat RM30 Ji. Kan? Pandai-pandai lah kan? Yang bagi duit dalam bulan Ramadan, bukan satu Syawal baru nak bagi duit. Pahala dah tak ada dah. Ada pun 5-6% je pahala. Jadi bulan Ramadan, bulan Sya'ban ni bagi. InsyaAllah dekat syurga besok, sedekah yang kita bagi atas dunia ni, ya, ini Allah umpamakan. Merecup-recup pahala kita dapat. Mencurah-curah pahala ni. Ya? Siapa nak buat, siapa tak nak, lantaklah. Ya? Kemudian yang ke-6, ini gambarannya. Kenapa kena sedekah tadi, inilah gambarannya. Kita sedekah ni ada untuk bantu orang ni. Kita hidup senang lelah, kan? Makan aja kerja ni. Tadi saya tengok banyak dah makanan, tak tahu apa benda dalam. Nasi ayam ke, mi hon ke, kan? Makan aja. Dekat Afrika ada ceramah macam ni, tak ada. Tak ada lepas ceramah makan. Ceramah pun tak ada. Kita lepas ceramah makan. Sebab tu dekat Malaysia ni obesiti paling tinggi, diabetes paling tinggi, ya, penyakit macam-macam semua paling tinggi. Sampai aku semua penceramah semua ada darah tinggi. Ya, habis ceramah makan kan. Tak makan rugi. Makan pun itulah dia. Ni kuruh kering. Jangan anggap endah tak endah, jangan anggap pecah mata. Ini negara lain, ini Afrika. Ini tak ada kena-mengena dengan kami. Ini urusan negara lain. Jangan. Sebab amal kita tiap-tiap hari diangkat. Setiap hari diangkat melalui 7 lapis langit. Salah satu lapis langit itu ialah malaikat yang menjaga bab-bab kemanusiaan dan belas kasihan. Tiap-tiap hari amalan kita dinaik tau.
Jadi salah satu lapis langit ni ada malaikat yang akan cek orang ni pengasih atau tidak, orang ni ada perasaan belas kasihan atau tidak. Kalau tak ada, amalan tu akan dicampak balik ke muka kita. Ya, ini satu hadis yang panjang, kita tinggalkan mungkin dalam kuliah lain. Ya, ini tujuan sedekah tadi. Ya, gambaran-gambaran ni semua ada. Jangan kata ini gambar-gambar saja, bukan gambar, ini peristiwa yang berlaku kepada saudara seakidah dengan kita. Ya. Gambar ni pernah tengok? Mungkin gambar ni gambar popular ya. Ni gambar ni.